Assalamualaikum dan salam syokku sayang, bersama saya Alfairez Jemurin. Tumpuan berita. Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka telah memeterai perjanjian persefahaman MOU bersama Woodsfield Glulam Manufacturing Sdn Bhd dan Australia Steeling Timber Proprietary Limited yang akan menarik pelaburan kira-kira 120 juta ringgit dan diunjurkan menjana pendapatan tahunan sebanyak 78 juta ringgit. MOU itu dimeterai pada Rabu dengan pusaka diwakili pengurusnya Datuk Hashim Bojet, Woodsfield Glulam Manufacturing diwakili pengarah urusan Eddie Ling TT dan Australia Steeling Timber diwakili pengarah urusannya Glenn Tilling. Kerjasama dan pelaburan pusaka ini akan mempromosikan penggunaan kayu kejuruteraan dalam pembinaan perumahan dan bangunan di Sarawak selaras dengan aspirasi negara menggalakkan pembangunan hijau, kemampanan alam sekitar dan penyimpanan karbon. MOU itu ditandatangani bertujuan mengkaji kebolehkelaksanaan pelaburan usaha sama bagi membangunkan loji kayu kejuruteraan di Sarawak dengan menggunakan kayu daripada hutan yang ditanam. Ia juga manifestasi komitmen kerajaan Sarawak untuk melaksanakan pelan transformasi mempromosikan produk bernilai tambah tinggi daripada bahan hutan yang ditanam selaras dengan strategi Pelan Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 yang bertujuan menjana kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Steeling Timber akan bertanggungjawab membangun dan menjamin pasaran produk kayu kejuruteraan, manakala Woodsfield akan bertanggungjawab memindahkan teknologi pada pembuatan kayu kejuruteraan berdasarkan pengalaman pengeluaran komersial mereka. Sementara pusaka akan memudahkan pelaburan yang dicadangkan dan keperluan material. Hadir menyaksikan perjanjian itu Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak melalui Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas telah merancang dan melaksanakan beberapa program untuk membangunkan daya saing pelajar melalui pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dan kemahiran digital. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidol, pendidikan awal STEM dan kemahiran digital amat penting untuk anak muda hari ini dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Beliau yang juga Setiausaha tegas berkata kecanggihan teknologi seperti kecerdasan buatan AI yang mengambil alih tugas manusia memerlukan pelajar untuk mempersiapkan diri dengan kemahiran digital. Beliau berucap demikian semasa Majlis Perasmian Jerayawara sempena ulang tahun Tegas ke-10 di Bintango pada Rabu. Berkata lanjut, Ahli Dewan Undangan Negeri Semop itu menjelaskan dalam 10 tahun ini telah menyaksikan banyak program berimpak tinggi dari Tegas dalam membantu para pelajar dan juga belia dengan memberi informasi mengenai peluang dalam pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan kepentingan pendidikan STEM serta kemahiran inovasi digital pada masa yang akan datang. Tambahnya, Tegas Community Innovative Learning pada tahun ini juga telah melancarkan kempen Digital Innovation for All iaitu kempen untuk membudayakan komuniti berkemahiran digital di seluruh Sarawak. Selanjutnya, Sekolah Seni Malaysia Sarawak SSEMS telah melahirkan ramai pelajar cemerlang dengan kemahiran dalam bidang seni sejak penubuhannya pada tahun 2004.
Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata pencapaian yang dicapai SSEMS dari 2014 hingga 2016 juga menunjukkan peningkatan. Dan apabila sekolah ini siap sebenarnya dengan prasarana yang lengkap pada tahun 2014 hingga 2016, maka pencapaian yang telah pun dicapai oleh Sekolah Seni Malaysia Sarawak meningkat sehingga mereka melahirkan ramai pelajar yang cemerlang dalam kesenian bagi mewakili bukan saja di peringkat negeri Sarawak, malahan di peringkat kebangsaan dan ada juga di peringkat antarabangsa. Jadi sekolah ini telah pun dapat meningkatkan, mengharumkan nama Sarawak dan Malaysia ke pesada dunia di kalangan sekolah-sekolah yang ada di peringkat antarabangsa. Jadi ini yang sedang diusahakan oleh kerajaan melalui penubuhan sekolah ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan simbolik perasmian sambutan Hari Guru di sekolah berkenaan di Kuching pada Rabu. Datuk Dr. Abdul Rahman menambah selain hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk melahirkan pelajar serba boleh dalam bidang sains, matematik dan teknologi, Sarawak juga berpeluang melahirkan pelajar-pelajar yang berkebolehan dalam bidang seni melalui sekolah itu. Dalam pada itu, beliau berharap sambutan Hari Guru dapat meningkatkan semangat juang para guru untuk melahirkan pelajar-pelajar yang gemilang. Sementara itu, Pengetua SSEMS Pendi Sadi dalam ucapannya berkata sambutan Hari Guru bertemakan Guru Tunjang Sekolah Sejahtera bertujuan menghargai jasa dan pengorbanan insan mulia yang bergelar guru. Ujarnya SSEMS telah melakar pelbagai kejayaan dalam bidang kesenian dan akademik pada 2022. Antara pencapaian bidang kesenian kita ialah laureate first degree folk role dance di pertandingan tarian Sabro Vista International Festival Italy pada 10 Mac 2022 dan laureate first degree golden diploma di pertandingan World Cup Folk Role Very Cool Trnava, Bulgaria pada 15 Mei 2022 yang diadakan secara dalam talian. Dari akademiknya pada tahun ini SPM 2021 kita GPS sekolah adalah 2.73 dengan peratusan kelulusan 98.6%, merupakan satu pencapaian yang memberangsakan dan Pada majlis tersebut, Datuk Dr. Abdul Rahman telah memberi sumbangan berjumlah RM8,000 kepada SSEMS dan RM5,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SSEMS. Selain itu, beberapa persembahan turut dipersembahkan para guru dan pelajar SSEMS sendiri seperti tarian Selamat Datang, persembahan teater sketsa, persembahan muzik, choir dan choral speaking. Ke perkembangan berikutnya, Syarikat Minyak dan Gas Perkhidmatan dan Peralatan OGSE Sarawak perlu meneruskan kaedah yang lebih mampan, hijau dan terkawal. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, ia bagi meneroka industri terdekat untuk membantu menjamin kemampanan jangka masa panjang seiring dengan peralihan kepada tenaga boleh diperbaharui dan bahan bakar fosil yang lebih bersih. Jelasnya keadaan semasa juga sedang melalui peralihan tenaga kepada pengeluaran hidrogen untuk menjadi sumber tenaga di masa hadapan. We are now going through a transition of energy. And the energy of the future is hydrogen. That's why Sarawak is focusing and committing a lot of efforts towards this. Why? Because Sarawak has a natural package. Sarawak is blessed by a natural package which consists of, we have a lot of rivers, big rivers, big and long rivers, probably more than 300 rivers in Sarawak. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Sarawak Jerayawara Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas Sarawak OGSE 2022 anjuran bersama Unit Perancangan Ekonomi Sarawak EPU dan Perbadanan Sumber Petroleum Malaysia MPRC di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu.
Sementara itu, Presiden yang juga Ketua Pegawai Eksekutif CEO MPRC Muhammad Yazid Jaafar memberitahu kelestarian dalam industri OGSE adalah fokus utama National OGSE Industry Blueprint OGSE Blueprint 2021 to 2030. Tambah beliau, OGSE Blueprint berkenaan merupakan inisiatif dalam menyokong dan memimpin syarikat OGSE melangkah ke industri tenaga boleh diperbaharui. Sementara itu, bercakap dalam sidang media, Dr. Hazlan memberitahu Kerajaan Sarawak akan menyambung saluran paip gas asli ke semua rumah dalam tempoh 7 hingga 8 tahun akan datang. Jelas beliau lagi, pelaksanaan projek tersebut dijangka akan bermula di kawasan luar bandar. Petros will focus more on natural gas, pipeline, pergi ke rumah-rumah untuk masak. Yeah, because Sarawak will be giving that service to all our houses individual in the next 7 years, 8 years. Then probably nyasik mahal lah. Kena itu now the price of cylinder, even though it's $28 off. The standard is 28. But if somebody is in Baram or in Kapit or somewhere else, the price is 3 to 4 times. So with that pipe gas, nobody can increase the price. The problem is transportation. So most likely we will start somewhere in the periphery lah, in the rural areas lah, rural dulu. Jerayawara OGSE 2022 julung kalinya diadakan di Sarawak dengan penyertaan lebih 300 wakil syarikat dan agensi dari seluruh Malaysia. Penutupan Jerayawara itu akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg pada Khamis. Manakala di Sri Aman, Jawatankuasa Pemandu Agensi Pembangunan Sri Aman SADA telah meluluskan 52 cadangan projek dengan kos anggaran sebanyak 1.22 bilion ringgit setakat 22 Jun 2022. Pengerusi SADA Datuk Sri Rohani Abdul Karim memberitahu projek-projek tersebut merangkumi projek infrastruktur jalan raya dan jambatan serta sistem saliran dan pengairan, pertanian ekosistem, ekonomi bukan pertanian pelancongan dan sosial, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Kesemua projek ini kini berada dalam fasa pra-pelaksanaan yang mana melibatkan proses-proses dokumentasi dan reka bentuk projek. Sebanyak 5 buah projek akan memulakan pelaksanaannya pada tahun 2022 dan selebihnya bakal bermula pada tahun 2023 dan 2024 secara berperingkat. Beliau menjelaskan demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jawatankuasa Pemandu SADA bertempat di Wisma SADA di Sri Aman pada Rabu. 5 projek yang akan dilaksanakan pada tahun ini adalah seperti tertera. Sementara itu, beliau yang juga Ahli Parlimen Batang Lupar berkata Jawatankuasa Pemandu tersebut pada mesyuarat lepas telah meluluskan projek kerja-kerja lindungan tebing sungai Batang Lupar dengan anggaran kos bernilai 60 juta ringgit meliputi kerja lindungan tanah dari Sungai Jambu ke Tanjung Engkabang di mana ia akan dilaksanakan pada suku ketiga tahun 2023. Tambahnya, Jawatankuasa Pemandu juga telah bersetuju menambah peruntukan bagi kerja-kerja ubah suai kampus PPKS demi memastikan pelaksanaan kerja termasuk kelengkapan asrama dapat disediakan kepada pelajar yang memerlukan tempat tinggal. Hadir sama pada mesyuarat tersebut ialah Setiausaha Kerajaan Sarawak Dr. Amar Jaul Samion, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Snodan Lawan, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Bergunan Datuk Mong Dagang, Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor serta pemangku Residen Bahagian Sri Aman Elvis Didit. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.